Saya. Okay, so basically nama Fizi ni memang tak asing lah kan. Nama Fizi ni memang ramai. Ada Hafizi Alias, ada Hafizi Daris. Tapi speaker kita ni nama Ahmad Hafizi . Okay, nama Fizi memang tak asing lagi sebenarnya. Sebab apa? Tapi kami jangan kaitkan kami dengan Fizi yang pernah viral satu ketika dulu sebab mencemoh Ipin. Kami bukan Fizi yang itu, kami Fizi yang baik, okay? So saya nak minta nanti lepas ni, so please pay attention, okay? Sebab kalau tak, semua persatuan nama milik Fizi akan mengambil tindakan. Okay, so saya kenalkan dulu speaker kita. Saya kenalkan speaker kita pada hari ini. Okay, so nama beliau adalah Ahmad Hafizi bin Muhammad. Okay, basically nama beliau ni dah semakin rancak di bibir agensi prudential dekat seluruh negara. Dahsyat macam artis juga. Okay, nama beliau tak asing lagi. So di kalangan agensi leader. So alhamdulillah setelah sekian lama kita booking dia, akhirnya kita berjaya membawa beliau pada hari ini untuk sama-sama berkongsi dengan kita. Okay, so basically saya kenal beliau ni semasa kami sama-sama lah masa tu, saya, Razlan, Coach Razlan dengan Ahmad Hafizi ni, dan ada a few lagi lah kalau kenal dengan Arif. So kita orang berkenalan semasa di first batch LPAUM pada tahun 2016. So kami sama-sama promote as a UM1, Unit Manager 1 pada tahun 2017. So beliau merupakan beliau dah berpunya, dah berumah tangga. So jangan cuba walaupun dia handsome, gantang macam tu. Okay, beliau dah berumah tangga, beristeri 1, anak masih 3. Okay, mungkin ada tambah lagi kot PKP, tak tahu. Okay, umur beliau 37 tahun. Okay, beliau ni sebenarnya sebelum ni menuntut di Universiti Sains Malaysia kalau tak silap saya. Okay, dalam bidang quantity survey. So beliau merupakan bekas quantity surveyor jugalah. So ada a few juga kita kat sini yang quantity surveyor sekarang ni kan, macam Fatihi. So beliau merupakan bekas kepada quantity surveyor, pernah bekerja sebagai quantity surveyor, dan beliau berkecimpung mula berkecimpung dengan industri takaful pada tahun 2012. Beliau masuk pada 2012, tapi beliau full time pada 2013. Okay, 2013 beliau start full time, kemudian promote as a unit manager pada tahun 2017 lah. So saya rasa saya tak perlu cerita panjang berkenaan dengan beliau. So saya rasa beliau lebih banyak untuk share dengan kita pada hari ini. So saya rasa tanpa membuang masa, eloklah sekiranya saya menjemput Encik Ahmad Hafizi untuk sama-sama berkongsi dengan kita pada hari ini, insyaAllah. Dia baru nak duduk dalam kereta tu. Okey. Baru masuk kereta puan dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buat pertama kalinya saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, especially kepada SAS Group top management. Abang Zuhaini, saya punya idola. Lepas tu Razlan, Hafizi, Martin. So terima kasih banyak-banyak. Saya sangat berbesar hati untuk bersama-sama dengan SAS Group Kajang untuk mid-year review untuk Mukmin Group besok kan. So kita orang besok pagi adalah kita orang punya mid-year review. Okay, so saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu walaupun sudah diperkenalkan oleh Hafizi. Okay, nama saya Ahmad Hafizi bin Muhammad, and then berusia 37 tahun, mula berkecimpung dalam industri takaful ni pada tahun 2012, bulan 3 saya kontrak, and then sampai sekarang lah, alhamdulillah. So ini adalah tahun ke-9 saya, nak masuk tahun ke-10 insyaAllah. RGB tak dapat lagi. Okay, alright. So okay, mula-mula sekali kan, saya nak cerita lebih kurang sikit lah. Saya bercerita sikit macam mana saya jadi seorang agent. Sebab setiap dalam ni ada berapa orang aja
ada 59 orang dalam ni kan. So you mempunyai kisah masing-masing. Macam mana kan? Macam mana you bermula jadi seorang agent, which is tak ada pun dalam dream you all masa you study dulu. Betul? And the same goes to me. And I tak pernah terfikir pun this business akan jadi saya punya life. Okay. Mula-mula sekali macam mana? Okay. Saya, bila saya bermula ni, bila mana saya berkahwin pada bulan 3 2011. 2011. Belum pada tu saya kerja sebagai quantity surveyor. Bermula pada tahun 2006 saya mula bekerja sehinggalah 2012 kan. Company yang saya ada 2 company yang saya bekerja. Yang first kali saya bekerja di UEM Builders. Dan masa grad tu rezeki saya, sebelum saya grad tu saya dapat tawaran UEM Builders. Kalau time saya tu, kalau sahabat buku saya, dia panggil YES program, Young Engineering Scheme. Tentulah kan. Saya masuk di UEM selama 3 tahun. Dan lepas tu saya dapat rezeki, saya mencari lebih duit lah kan untuk saya get married. And then saya join Maju Holdings. Maju Holdings Sdn Bhd. Kalau you tahu that kalau you naik bas, you akan berhenti kat Terminal Bersepadu Selatan, TBS. So that's my project masa tu, TBS, Terminal Bersepadu Selatan. Sehinggalah saya berhenti. Okay. Dalam masa tu, dulu kita bujang bayar sewa rumah 200, 300. So bila kita berkahwin, tiba-tiba dia jadi 1,000. Sewa rumah kan, macam tu kan. So dia macam shock kan, dia macam wah. So saya start looking forward, mencari sesuatu. And then nak jadikan cerita, ada satu hari tu, saya naik motor dulu pergi kerja kan. So on the way saya balik motor, naik motor nak balik rumah lepas kerja tu, saya terserempak dengan satu accident di Max Highway. Sebab dulu saya tinggal di Bukit Jalil, saya bekerja di Sungai Besi, saya akan melalui Max Highway dengan motor. So ada accident di Max Highway. And then apa yang berlaku adalah saya tiba-tiba terlintas kan, terlintas. Aku baru kahwin, aku naik motor, sekiranya jadi apa-apa kat aku, saya fikir saya memang zero kan. Tak ada duit kan. So saya pun nak jadikan cerita, balik rumah tu saya search berkenaan dengan insurance kan, macam-macam lah, AIA lah, Takaful Ikhlas lah. Tapi nak jadikan cerita, hanya sekadar research. So you kena faham walaupun orang tu research, you yang kena approach. And then nak jadikan cerita, saya terjumpa kawan saya. Ketika perlawanan Piala FA ke Piala Malaysia, macam itulah, di antara Kelantan lawan Terengganu masa tu, saya terjumpa saya punya senior 2011 tu dekat stadium. Lepas tu masa tu kita masa tu tak ada lagi iPhone. Masa tu adalah BlackBerry. Betul? BlackBerry kan. BBM. BBM kan. So kita pun tukarlah kod BBS tet kan. So saya pun dapatlah contact number my senior tu. Senior saya 3 tahun masa kat sekolah. And then lepas tu dalam seminggu macam tu lah, saya tengok dia selalu tukar gambar dekat gambar profil BBM dia. Gambar asyik pergi overseas kan. Saya pun mamak ni kerja apa, asyik travel kan. Saya pun BBM dia kan. Dia kata, kau kerja apa kan. Dia kata apa saya? Aku kerja tolong orang. Kerja tolong orang? Saya macam, kerja apa tolong orang kan? And then saya kata, kerja apa tolong orang? Oh tak ada, aku buat takaful. Masa tu lah baru saya ingat balik yang saya buat research. Saya buat research pada malam tu je. Lepas tu saya tak ingat. Lepas tu saya terjumpa kawan saya. Dan a series of setting appointment, saya lipat dia 3-4 kali. Tak dapat jumpa kan. Sebab masa tu saya buat tender dekat Maju Holdings. So saya rasa kali kelima kot saya setting baru saya pergi jumpa appointment dia dekat Pelita Bangsa. Ada Pelita Bangsa masih wujud sampai hari ini kan. Okay. Alright, masa tu
saya pergi jumpa dia lepas kerja. And then dia explain kat saya pasal tengah ini. Lepas tu saya sign. Dulu kan pakai borang kan, 2011 kan. Saya jumpa semua. Maghrib dia ajak saya sembahyang dekat Masjid Bangsa. Kan? Saya pun pergilah sembahyang masjid, solat maghrib di Masjid Bangsa. Lepas maghrib tu dia cuit saya, kau ada kerja tak? Saya kata saya tak ada kerja lah, saya nak balik rumah. Kita pergi minum kat situ lah, kat tepi Masjid Bangsa tu. Dulu ada kopitian nama Cawan, sekarang dah tak ada dah. Dia ditutup 2 tahun lepas tu. Pergilah saya dekat Cawan tu. Saya ingat dia nak buat apa, ingat nak borak kosong kan. Sekali dia approach saya kan, bro, dia kata, kau tak nak cuba buat takaful? Saya pun tengok dia. Weh, tak boleh. Aku tak pandai cakap dengan orang, weh. Cakap dia, saya tak pandai cakap orang. Aku pun hari-hari duduk site, duduk office, duduk tengok komputer kan. Mana cakap dengan orang? Tak apa, dia kata, kau boleh cuba. Tak boleh. Cakap, tak apalah, kau buatlah. Lepas tu dia cakap kat saya satu benda, dia kata, bro, kau tak cuba pun lagi. Kenapa kau dah cakap tak boleh? Aku ajak kau tak cuba lagi. Melainkanlah kau dah cuba, kalau tak dapat tak apa. Dan dia balik malam tu saya terfikir, betul juga cuba kan. Why not kan? Lepas tu masa tu pula kita pun, duit pun tak berapa nak ada. Kan? Dia kata, kau buat setakat kau, okay, dulu saya pakai kereta Kelisa, kan? And then bulanan dia RM333.13. Saya ingat sama sekarang. RM333.13. So dia kata kat saya, bro, kalau cuba kau fikir, kalau kau buat bisnes ni untuk kau bayar kita je. Dia cakap macam tu kan saya kan. Saya pun balik tu saya fikir, at least aku ada extra RM300 nanti pada gaji aku. Tapi benda tu bukan sekejap lah saya fikir kan. Saya rasa dalam 3-4 minggu jugalah. Tapi saya punya introducer ni, dia seminggu sekali, sebab saya dah jadi klien dia kan. So dia pun pandai jugalah kan. Dia pantun sana, pantun sini kan. Last kali dia kata, dah lah kau fikir tu, mainlah cuba. Saya pun, tak apalah, sebab dia dah ajak banyak kali kan. Tak apalah, aku cakap aku cubalah kan. Pada hari tu, saya pergilah, bulan 11, 2011. Saya pergi ke office Mukmin Group di Jaya 33. Dan saya berjumpa dengan Tuan Haji Saharum Sadikin. Masa tu dia ada dalam bilik. Sampai tu, kan? Sampai, dia panggil saya masuk dalam bilik. Dia kata, kau tutup pintu tu. Dan saya pun, sudah. Kan? Saya pun tutuplah pintu. Masa tu, kat depan dia ada iPad tu. Kan? Dia kata, saya pun duduk. Dia pun duduk main iPad. Lepas tu saya dah duduk tu, tiba-tiba dia alihkan iPad kat saya. Dia alihkan iPad kat saya. You tahu apa? Mudah kereta Ferrari. Kau rasa? Aku dah latih masa tu. Scam. Confirm scammer. Apa yang sinonim dengan kereta-kereta besar ni? MLM. Aku dah latih. Sah scam. Aku dah scam dengan member aku ni. Kan? Saya pun dah. Lepas tu dia tarik balik iPad tu. Lepas tu dia tutup iPad. Pasal kau datang sini? Dia tanya saya. Pasal kau datang sini? Saya pun tadi Usop ajak saya datang sini. Oh, kenapa Usop ajak kau datang sini? Nak buat takaful. Oh, buat takaful. Okay. Kau rasa aku ni? Kau rasa-rasalah. Haji Yop dia cakap kasar Kau rasa-rasa lah kan. Berapa gaji aku? Dia tanya saya. Dan masa tu secara environment dia berada dalam bilik. Kan? Maknanya dia bos lah. Kan? Jadi kita tak tahu kan. Tapi kita masuk dalam bilik maksudnya dia bos lah. Kan? And then saya mengangkat dia sebagai CEO. Sebab masa, yalah, sama ada MD ke CEO lah kan. Saya pun cakap, okay. 20. Cakap dia. 20. Okay. What happened is, dia ambil, buka balik iPad dia. Dia buka race. Dia buka race. Kan? Dia buka race.
dia tekan dekat income earning. Dia tekan dekat income earning, dia tunjuk kat saya. Saya tak tahulah, mungkin masa tu dia tunjuk sekali dengan bonus ke, I don't know. Okay. Tapi dia buka tu 50,000 income dia. Saya pun push 50,000 dalam hati saya kan. Banyak kan? Ni banyak duit ni. Nanti dia cakap saya apa? Ini adalah akaun pertama aku. Dia cakap saya, ini adalah akaun pertama. Okay. Ada satu lagi akaun. Dia pun buka. Dia buka yang dia punya OR. Mungkinlah masa tu kan. Okay. Ini akaun kedua aku. Dia pusing iPad. The amount is 200k. So saya fikir, saya pun tanya dia. So maksud dia 250 lah. Dah kau kira? Dia cakap dia, dah kau kira? Saya pun, kan? Betul tak? Kau tengok ni, aku tak tipu ni. Ini risk. Ini dia kata ini sistem. Saya kata, banyak lah. Cakap, memang banyak. Kau nak tak audit banyak ni? Dia cakap saya kan. Kita pula masa tu nak settle kereta gelisa. Kan, mindset kita sekarang ni nak settle kereta gelisa ni. Kan? Boleh lah? Okay. Okay. Salah macam tu. Betul kau nak ni? Saya betul ni. Betul bos. Dia kata, saya nak. Okay. Aku tak nak apa daripada kau. Aku nak 2 komitmen daripada kau. Aku minta 2. Aku takkan minta duit kau. Dia cakap kat saya. Okay. Nombor 1. Aku nak kau korbankan masa kau. Dia cakap saya. Kau korbankan masa kau. Nombor 2. Kau korbankan tenaga kau. Kalau kau boleh bagi masa, kau boleh bagi tenaga, insyaAllah aku boleh tolong kau. Simple je. Saya jumpa dia tak sampai 15 minit, 20 minit macam tu lah. Saya kata, okey, saya boleh komit. Tapi, dia kata, tapi, okey. Whatever it is, dia kata, kau akan masuk kelas. Masa tu ada 12 kelas. Saya ingat 12 kelas kan. EFT 12 kelas. Hujan, ribut, petir, apa benda pun, aku nak kau sampai kelas. Dia cakap situ saya. Saya kata, tak apalah. Okey, saya boleh. Dia pun pagi usut. So, macam ni. Okay, so, kau masukkan dia dalam kelas. Malam tu masuk kelas. Malam tu juga masuk kelas. Oh, masa tu saya memang pening lah. Memang saya seriously, saya pening masa tu. Saya macam dipukau pun ada juga. Terus masuk kelas malam tu kan. So, balik rumah apa semua. Dah habis kelas. Ada satu kelas ke, saya lupa lah. Kelas ke berapa. Hujan terlalu lebat. Saya nak motor kan. Hujan terlalu lebat. And then saya sangkut dekat Sungai Besi flyover kan. Masa tu pukul 7.30 tu. Saya dah tak nak pergi ni. Kan? Saya dah tak nak pergi ni. Dah hujan lebat kan. Kan saya redah hujan basah kuyup kan. Tapi saya teringat yang dia cakap kat saya. Whatever it is, hujan, petir, banjir, kau sampai kelas. Saya pun tak tahulah kenapa. Saya start motor, saya sampai. Saya masuk kelas dengan basah kuyup. Saya masuk kelas dengan dalam masa tu, kena sharp 8.30 masuk kelas. Kalau tak 8.30, 8.32, dah kena bayar RM5 ke RM3, lupa dah kan. Dah lah kita tak berapa nak ada kan. Dah kena bayar lagi. Rush, masuk kan. Dengan basah kuyup, habis kelas kering. Aircon. Menggigil dalam kelas. Nak cakapnya, kita nak, saya nak cerita ni bahawanya kita nak benda tu kan. Padahal lepas tu kita pegang janji kan. So, habis tu, dapatlah saya kontrak apa semua pada bulan 3. Okay. Masa part time, first month saya, Alhamdulillah, saya dapat RM500 commission. RM520.77. Itu yang the exact amount. RM520.77. Saya ingat tu sebab saya kalau saya buat BOP, saya tunjuk saya punya first commission kepada saya punya prospek. So saya ingatlah amount tu kan. Okay. So bila ni then settle. Saya punya kelisa berapa tadi? RM331.33 settle. Achieve my goal. Masa tu. First month achieve my goal.
Bulan kedua hari. Tak buat. Bulan ketiga tak buat. Bulan keempat tak buat. Sebab saya dah achieve my goal. Kan? Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat saya tak buat. Sebab saya dah dapat 500. Tapi nak jadikan cerita, saya punya introducer datang kat saya. Dia kata, kenapa kau dah tak buat? Saya punya target untuk dapatkan settle saya punya kereta. Saya dah dapat, alhamdulillah je kan. Lepas tu dia kata kat saya, takkan kau nak settle kereta je, cuma kau settle rumah pula. Saya pun masa tu baru terfikir, betul juga settle rumah lah kan. Ada masa tu bulan 9. Bulan 9, bulan 8, bulan 9 juga. And then pada masa tu quarter 4 Bangkok. Challenge Bangkok 2012. Quarter 4 Challenge Bangkok. And then masa tu saya dah okay, macam mana saya transition kepada full time adalah bos saya janjikan kepada saya sekiranya dapat tender, sebab saya jaga tender, sekiranya kita win the tender, dia akan bagi imbuhan lah. Dia kata 3,000 atau 4,000. And then pada masa tu berjaya dapat tender rumah dekat Putrajaya. Rumah teres projek. Tapi dia cakap kat saya, dia cakap apa? Sorry, company not make money, we cannot give you that 3,000. Masa tu saya terus frust lah. Saya sangat frust kan. And then saya bagi tahu saya punya introducer, dia kata jadilah kau datang office lah. Sebab saya pun datang office saya jumpa Haji San. Haji San cakap, bang, kau umur berapa? Saya kata saya umur 27, 28. Bang, lagi 5 tahun kau umur berapa? 32. Okey. Dia cakap kat saya, bang, kalau kau bagi full effort 5 tahun dan kau fail dalam bisnes ni, kalau kau pergi ambil scroll kau balik, kau pergi minta kerja, kau rasa orang ambil tak? Saya pun fikir, ambil lah sebab saya muda lagi 32 kan. So, kenapa kau tidak buat betul-betul 5 tahun ni? Kau cuba buat 5 tahun ni betul-betul. Kalau kau fail, kau pergilah kerja balik. Aku rasa kalau kau pergi minta balik dengan bos kau ambil tak kerja? So now, bagi your best 5 years ni, kau buat betul-betul. Masa tu saya trigger. Rupanya dia datang, dia nak convert saya jadi full time. Dia pun pandai juga game dia kan. Saya pun terfikir kan. Okey. Tapi saya cakap ada, saya baru dapat RM500. Macam mana saya nak cover up? Okey. Sekarang ada challenge Bangkok. Aku nak kau achieve Bangkok ni. Saya pun susullah strategi tentang. And then saya, masa tu, bila start di quarter 4 tu, saya put my mindset adalah saya kena jumpa orang, at least 1 orang sehari. Haji Syarul kata kat saya, kok mana macam mana pun, seorang sehari kau kena jumpa. So saya ni, tak tahulah saya ni jenis dengar kata ke, jenis orang yang, yalah kita masa construction kan, PM kan, project manager cakap kita ikut. Mungkin disebabkan oleh itu jugalah. Kan? So saya pun ikut. And then, luckily, setiap orang yang saya jumpa every day, seorang ni, close. Then masa tu baru saya reveal myself. Aku boleh convince orang. Saya dah start reveal myself that saya ni boleh convince people. Masa tu baru saya nampak. So saya dah mula rasa saya decide nak buat full time. Saya pun telefon lah mak saya bulan 11. Mak saya, apa jawapan mak saya? Apa jawapan mak saya? Jangan abang, jangan. Awak tu baru kahwin, baru dapat baby. Kamu dah ada kerja bagus. Kenapa kamu nak berhenti? Jangan. Tak apalah, buat part time pun dapat 300-400 pun tak apa. Dia cakap kat saya. Tapi kan saya ni masa tu perasaan berbuat-buat ni tak tahulah kan. Kena mandra ke apa ke. Tapi perasaan saya masa tu, saya nak buat full time masa tu. Saya cakap kat mak saya, Umi, tolong restu saya. Tolong restu saya. Saya tak nak benda lain, saya hanya nak untuk restu daripada Umi. Tapi dia macam nak tak nak bagi lah.
tak apalah, kamu buatlah betul-betul. Saya pun pergi jumpa Haji Syarul. Mak saya tak bagilah Haji Syarul. Dia kata kat saya simple. Macam mana mak kau nak bagi? Kau result pun tak ada. Dia cakap saya tu. Macam mana mak kau nak bagi? Kau result pun tak ada. Cuba kau adakan result. Kau rasa mak kau bagi tak? Saya kata, betul juga kan. Kena ada result lah. Barulah mak saya percaya kan. So macam mana ni? Ni kan ada Bangkok ni. Kau buat. Kau buat. Sampai dapat Bangkok ni. Kalau kau dapat, kau rasa mak kau bagi tak? Bagi. Saya buat dan alhamdulillah dapat. Dan nak jadikan cerita, tak tahulah hamba Allah mana masa mak saya makan kat kedai. Ini mak saya cerita kat saya sebab masa tu dia call saya. Ada hamba Allah seorang ni duduk tepi meja mak saya dia makan. Lepas tu dia dengar budak tu duduk sembang pasal insurans, pasal takaful. Gini. Mak saya ni bangun daripada meja, pergi duduk kat hamba Allah. Saya tak tahu. Kalau saya kenal, saya nak jumpa dia. Tapi saya tak tahu siapa hamba Allah mana. Mak saya pergi duduk dekat meja, dia tanya hamba Allah, adik ni ejen ke? Dia kata, ya makcik saya ejen. Adik kenal anak saya? Dia tanya mamak tu, dia kenal tak anak saya? Lecture nama Hafizi. Lepas tu saya tak kenal ramai ni. Tapi mak saya tanya dia, bagus ke buat insurans ni? Dia pun cakap kat mak saya, nak kata bagus tak bagus lah cik, tapi bolehlah pakai Mercedes tu. Dia tunjuk kereta Mercedes tu. Ini mak saya cerita kat saya. Kan? Bolehlah pakai Mercedes. Boleh pakai Mercedes kalau buat insurans? Bolehlah cik, alhamdulillah. Patutlah anak saya nak buat sangat. Dia kata dekat abang Allah tu. Kan? Jadi tak apalah. Kan? Terima kasih lah kan. Lepas tu mak saya telefon saya pukul 3. Saya ingat masa saya buat kerja. Mak saya telefon pukul 3. Dia telefon saya, abang kan, buat apa? Buat kerja ni kan. Lepas tu soalan dia, kamu ni betul ke nak buat betul-betul insurans, nak buat full time ni? Saya bingung sekejap. Kenapa tiba-tiba tanya kan? Kenapa Umi? Betul lah kalau Umi bagi kan? Tak ada. Itu yang dia cerita pasal hamba Allah tu. Saya kata, betul lah kalau Umi restu, insyaAllah saya buat betul-betul lah. Tak apalah abang kalau macam tu, abang buatlah. Esok saya hantar surat resign. Ini kisah benar. Esok saya hantar surat resign. Saya hantar surat resign. Apa yang jadi? Kan? Apa yang jadi? Saya ni baik dengan bos saya ni. Sampai sekarang bos saya tu jadi klien saya. Sampai sekarang. Dah 3 polisi dah dengan saya. My ex-boss. Saya hantar surat, dia bebel saya 2 jam. 2 jam dia bebel dengan saya. Kau tahu tak nanti kau akan hidup susah, kau baru dapat baby sekian. Macam-macam dia cakap saya. 2 jam. Tapi saya masa tu saya tetap dengan saya punya kemahuan saya nak buat full time. Last kali, dia kata, tak apalah. Saya yakinkan dia risau saya pergi company lain. Lompat pergi company construction lain. Bukan sebab saya nak buat insurans. Itu yang dia lepas tu dia bagi tahu saya. Dia risau kan. Jadi lepas dia bebel, dia okey, dia sign. Okey, apa yang saya buat? Dulu kan kita pakai borang. Kan? Saya dah bawa siap-siap borang proposal form. Pergi jumpa saya punya ex-boss. Letak kat tepi saya atas kursi. Kursi kan 2 kan. Jumpa kan. Saya letak kat tepi kursi. Dia kata dia okey, dia sign, saya buat keluar proposal form. Saya buat keluar proposal form. Ini apa pula ni? Saya dah berhenti, saya perlukan ni, bos kena support saya. Mana boleh, tak nak, dia kata. Aku dah bagi kau, aku tak nak. Tak apa, kena tolong saya lah. Saya dah nak berhenti ni. Saya nak kena ni. Tak boleh. Tak apa. Dia cakap saya kan. Saya tak puas hati je kan. Sebab dulu kalau nak kira quotation kena pakai laptop kan. Oleh office kan. Saya kata macam ni bos. Saya buat quotation dulu. Nanti saya datang kat bos. Tak apalah, nanti kau bagilah. And then I manage to close dia another week.
RM560 per month. Power Haji. TH tu 100 Power, MB. power. Masa tu dia dah umur 51 macam tu lah kan. Mahal sikit lah 560. Saya manage to close dia next week tu. And then masa saya pergi close dia tu, dia sign apa semua, saya cakap kat dia, bos, saya ada transition untuk berhenti. Saya kata, saya perlukan perjumpaan dengan orang. Saya nak minta kebenaran dengan bos. Lunch hour saya keluar, balik lambat sikit. Tapi saya janji kerja saya settle. Okay, dia cakap, okay tak apa. Maksimum pukul 3 kau kena sampai office. So bermula daripada situ, pukul 1 saya keluar, pukul 3 saya balik office. Tapi saya balik lambat sikit lah. Saya balik 6.30, pukul 7. Sampailah saya habis kerja. Tapi dalam masa yang sama, satu office tu aku pergi. pergi. And then I manage to close, saya rasa dalam 30%, 40% daripada staff maju masa tu. Sebab saya memang nak. Memanglah mak saya dah bagi, tapi saya nak tunjukkan mak saya ni bahawa saya boleh buat benda ni. And then I manage untuk dapat rekod, alhamdulillah. And then saya start full time 1 hari bulan 1 2013. Saya pilih tarikh tu sebab senang. New Year je, itu dah lah saya punya full time je anniversary. Saya buat macam tu lah. 1 hari bulan 1 2013. So, masuklah saya sebagai full time. 2 minggu pertama, pening. Pening. Tak tahu nak buat apa. Bengong, pening. Sebab apa? Dulu kita kerja kan. So, bila kita masuk full time, sharing, lepas tu dapat dia orang relax kan. Kita pun relax. Lepas tu pening 2 minggu. Pergi jumpa Haji Sarum. Saya pening kan ni? Tak apa, biasa tu. 2 minggu pertama memang pening. Dia kata. Okay, sekarang ni, aku nak kau pergi jumpa. Aku nak kau buat listing. Saya pun buat listing. Haji Sarum dia tak pernah ajar saya apa nak present. Dia tak pernah ajar saya buat presentation. Langsung. Sampai sekarang. Tak pernah. Kan? Tapi, dia adalah orang yang selalu follow up dengan saya. Follow up dia, hui. Pening follow up dia. Pagi, pukul 8.30. Kalau bukan Sat Cadir. Dah telefon dah 8.30. Kan? Ada kat mana? Baru nak keluar. Berapa orang ni? 3 orang ni. Tak nak. Aku nak 5. Baik, Ji. Okay, bye. Assalamualaikum. Macam tu je dia follow up kat saya. Macam tu je dia follow up kat saya. Malam, dia SMS. Dia WhatsApp. Berapa orang kau jumpa hari ni? Tak close ni. Memanglah, dia kata. Memanglah kau tak close. Kau jumpa tapi, cuba kau jumpa orang. Dia kata saya jumpa tapi. Allahuakbar. Memanglah kau jumpa tapi. Cuba kau jumpa orang. Mesti close. Aku dah latih lah. Jumpa orang lah ni 5 orang. Tak ada, dia kata. Kalau kau jumpa 5 orang, tak close. InsyaAllah yang ke-6 tu close. Dia cakap kat saya. Kan? So saya peganglah ayat tu. So dia kata kat saya simple. Macam mana sekalipun kau kena fight satu kes satu hari. Masa tu. Dia ajar saya. Satu kes hari. Selagi kau tak close kes, kau jangan balik. Saya pun buatlah. Kan? Satu kes satu hari. Tapi tak adalah satu kes satu hari betul. Tak konsisten lah. Tapi saya pegang dia punya ayat tu, one day one case. So, and then pada tahun 2013, first year saya sebagai full timer, pada bulan 8 2013 saya start kelab masa tu. Masa tu ada challenge Bali. 2013 saya ingat lagi. Quarter 1 challenge Bali saya dapat 2 tiket. Tapi masa tu saya tak pergi. Saya pergi minta kebenaran dengan Haji Sarum. Saya kata, Haji, saya tak pergi Bali sebab saya nak duit. Masa tu dapat apa? 3,000 ke 2,000. Macam tu lah. Sebab kita baru full time kan. So, in term of duit tu, tak payah cakap lah. So, siapa yang kat dalam ni, yang baru full time, you tak ada duit, you don't worry. It's about how hard work you are. Kalau kau boleh kerja kuat, insyaAllah. So, saya manage untuk dapat Star Club pada tahun 2013 pada bulan 8. Dia pergi Barcelona masa tu saya. Kan?
di Barcelona. And then all the way lah, sebelum saya promote, saya jadi Star Clubber 2013, 14, 15, 16. All the way sebelum saya promote, saya buat Star Club, alhamdulillah. Okay. Apa yang saya buat ni during full time ni? Apa yang saya buat yang membolehkan saya boleh buat Star Club all the way? Kan? Satu benda je saya boleh cakap, environment. Environment yang you ada sekarang dekat SARS Group ni yang sangat-sangat akan membantu you untuk kejar you punya Star Club. Business ni you tak boleh buat seorang. Tak boleh. You buat seorang, you selalu cakap, slowly die, surely die. Kau buat seorang, confirm kau meninggal dia. Sebab apa? You need environment. So, apa yang SARS Group ada sekarang is very positive punya environment. Tolong sertai dalam environment tersebut. Itu yang saya buat. Saya PIC dengan agensi. Apa saja agensi buat, saya akan ada. Saya bantu agensi. Satu benda saya nak cakap kat you, jangan fikir apa yang agensi boleh bagi kat you. Jangan fikir apa yang agensi boleh bagi kat you. Tapi you kena fikir apa yang saya boleh bagi dekat agensi. Kalau you boleh berfikiran macam tu, insya-Allah you akan kekal dalam environment dan environment semakin positif dan semakin positif. Sebab you contribute. Bukan you tunggu agensi nak bagi kat you. So kalau you boleh pegang macam tu, insya-Allah. So saya amalkan benda tu sebab Haji Shahrul ni yang macam saya cakap lah, dia punya follow up. Kan? Dia tak pernah cakap kau boleh buat je, kan? Tak ada. Haji you bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Dia langsir punya orang kan. Aku dah cakap kau jangan buat kan. Siapa bodoh sekarang? Kau ke aku? Dia kata macam tu. Saya bodoh je. Itulah Haji cara Zalifi. Dia memang Haj, tapi dia sangat-sangat beri motivasi lah kepada saya. And then, okay, macam mana kita nak maintain ni untuk Star Club ni? Macam mana saya buat? Simple. Every month, please make sure 10 hingga 15 kes. 10 hingga 15, tak banyak. You are full timer You are the full timer. 10 hingga 15. Contohlah kita ambil 15 kes sebulan. Seminggu berapa? 4 hingga 5 kes lah. 4 kes lah kita ambil. 4 kali 4 pun dah 16. Betul? And then you are the full timer. Untuk dapatkan 4 kes seminggu sangat mudah. Dengan syarat. Dia memanglah mudah, tapi dia kena ada rule and regulations kan. The rule is every day, macam mana sekalipun 5. Macam mana sekalipun 5. And then saya dulu masa jadi ejen, saya akan make sure 3 hingga 5 appointment per day. Tapi bila buat 5 tu, balik tu kita tengok bantai je lah. 5 appointment, saya tak tipu kan. Ikhlas tu cakap kan, 5 appointment per day. Sebab dulu kita kena travel. Betul? Naik kereta Kelisa tu. Kelisa saya ni satu seat je. Sebab apa? Tepi ni untuk saya salin. Saya kat tepi tu buku. Saya akan buka buku. Saya akan tulis. Kalau saya teringat je, saya tulis. Saya teringat je Mak ni, saya tulis. So tepi seat ni adalah saya punya office desk. Kat belakang, sebab dulu kan proposal form, amendment form, ME form, kan? Sekotak. Sebelah kiri. Sebelah kanan, belakang kita ni, polisi. So, memang orang tak boleh naik kereta saya. Saya seorang. Lepas tu kita sangkutlah blazer lah apa. So messy. My car, during that day, so messy. Memang, kalau orang kata nak pergi salat Jumaat tu, aku tumpah orang lah. Kalau dia nak naik kereta, aku kata, aku bukan tak nak bagi. Dia nak masuk kereta saya, dia tengok, tak apalah, aku pergi dengan kereta aku je lah, dia kata. Kan? Kotak apa semua kan. Tapi, okey, dulu masa dalam kereta, saya takkan dengar radio. Saya tak dengar pun radio. Satu, sebab radio saya rosak lah. Ada sebab juga lah radio.
Saya ingat lagi, radio tu rosak pada tahun kedua saya kot. Kereta Kelisa rosak kan. Masa tu saya parking dekat mana dah, tiba-tiba dah matikan enjin, bunyi lagi radio. Bunyi lagi radio kan. Sudah aku cakap kan. So macam manalah saya tercabut benda tu kan, sebab saya rushing nak pergi appointment kan. Lepas tu duduk situlah sampai saya jual kereta tu. Macam tu lah keadaan radio dia. Kan? Apa yang saya buat dalam kereta? Saya buat, saya masuk dalam kereta, saya pakai headphone, dan saya pakai earphone, saya akan call. Contohlah saya appointment dekat Kajang. Saya dapat satu appointment dekat Kajang. Macam mana saya dapat 3 hingga 4 appointment per day? Saya hari ni appointment dekat Kajang. On the way pergi Kajang tu, I'm going to call yang mana saya kenal dekat Kajang, saya akan call semua. Saya akan call semua. Saya kat Kajang ini gini. Apa yang saya ini yang saya akan buat Ini yang saya akan buat. Saya call, saya kata saya on the way pergi Kajang saja je, telefon kau pun kat Kajang semua. So aku ni ada appointment. So lepas tu aku nak pergi KPJ Kajang. Ya itu deh. Saya nak pergi KPJ Kajang ambil report. Anak klien masuk buat itu nak ambil report kan. So kalau kau free kan, nanti bolehlah aku singgah office kau. Saya dulu, saya punya aim, saya nak pergi office. Sama ada dia turun bawah atau saya masuk naik atas dalam office. So alhamdulillah propaganda yang saya buat tu menjadilah selalu. Kan? So saya akan cari 2-3 kan. Lepas tu dapat, saya pergi, biasanya saya akan fight untuk masuk office dia orang. Duduk kat meja dia orang. And then saya akan bawa lah goreng pisang ke, anything lah kan. So bila saya masuk office dia tu, saya bawa beli RM10, RM5 banyak kan. So saya bagi dia, kau bagilah kat office mate kau. Dia saya macam tu. So dia bagi tu, apa yang saya buat? Dulu kan kita pakai name card kan. Name card tu sekarang ni saya rasa geng-geng printing buat name card tak boleh cari makan dah sebab tak ada name card dah sekarang kan. So apa yang saya buat? Saya akan pergi ke meja-meja, saya akan bagikan. Ayat saya adalah, akak, kalau akak nak buat claim, bagi tahulah saya. Ayat dia, akak, kalau akak nak buat claim, akak bagi tahu saya. Ini kad saya. Apa dia akan respon? Apa dia akan jawab? Dia ada berbagai-bagai jawapan lah. Tapi during that back day is tak ramai yang ada polisi lah. Dia akan cakap apa? Akak tak ada polisi, macam mana akak nak claim? So apa yang you kena buat? That's the idea. Tapi sebelum saya pergi ke meja-meja tu, saya punya kawan ni dah perkenalkanlah saya ni. Ni Hafizi, dia buat agent terkaful ni. Janganlah tiba-tiba kau pergi bagi kad tanpa diberi pemberitahuan awal. Nanti dia pun pelik. Kalau dia betul dia jawab, macam mana akak nak buat claim ni? Akak pun tak ada mesti. Okey, tak apa kak. Macam ni kak, saya boleh buat quotation free kak. Nanti mungkin saya try buat, nanti akak tengoklah. Saya dapatlah dalam, saya pergi office tu dapatlah 3-4 orang. Minggu depan saya pergi pula. Pergi depan, pergi pula. Dah lebih akrab lagi. Macam tu saya punya modus operandi dulu. Saya pergi office tu office kan. Okay. So saya kekalkan topers dekat MGPJ 33. Saya kekalkan, saya mesti berada dengan ada nombor setiap bulan. Saya akan naik stage every month. Itu saya punya aim every month. Tapi adalah kadang-kadang terkucil kan. Tapi most of the time saya akan berada di stage. Sama ada nombor 2, nombor 1, nombor 3, depends. Tapi saya akan naik stage. So, apa yang saya nak katakan sini, you kena fikir, I'm going to be the toppers every month. So, you kena ada eagerness, kan? Eagerness ni. You kena ada eagerness untuk berada di atas stage. Sebab, that's your mindset. Bila kau ada mindset tersebut, you going to work towards that goal. Kau kena letak diri dulu, aku
aku boleh jadi top host. So bila saya maintain kan, dia akan jadi macam mana? Weh, kalau aku tak maintain malu ke orang lah weh. Betul tak? Sebab dia dah jadi rutin tau. Kan? So bila dia jadi rutin, bila you nak lepaskan benda tu, you rasa macam, weh, tak boleh ni. Even kalau tinggal 5 hari je, you akan buat juga, at least you jadi nombor 3. Macam mana? Macam mana you nak tahu ni? Simple. Kita ada race. Kan, dekat PJ masa tu ada 8 unit, 7 unit, 8 unit lah masa tu. Kan? Macam mana saya nak tahu ni? Saya berada nombor berapa ni? Every day saya akan tengok race. Siapa kat sini hari-hari tengok race? Siapa? Hari-hari tengok race. Ada tak? Siapa? Boleh jawab ke? Boleh ni ke? Kan? Saya dulu hari-hari tengok race. Hari-hari tengok race, tekan month to date tu. Tekan month to date, kan semua keluar tu. Siapa yang keluar 20,000, siapa yang keluar 30,000, siapa yang keluar 20,000, 10,000, whatever lah. So kita kira lah. Kan? Kita dekat nombor apa? Tiba-tiba kita tengok 5 hari tu kita duduk nombor 5. Tak boleh jadi. Yang nombor 3, nombor 4, nombor 3 tu beza dengan kita contoh 5,000. Contoh kan. Habis tu dia pun mesti buat kerja. Yang nombor 4, nombor 3 dia mesti buat kerja je. Takkan dia biar kan. So dia kata tak boleh ni. So saya woke up benda tu. Sebab dulu kan race kan selepas tengah hari akan keluar. Selepas hari akan keluar. So saya akan tengok benda tu. So itulah cara saya nak maintain. So macam mana you nak tahu you going to be the toppers every month? You selalu kena tengok race. Aku kat mana sekarang? Kat mana sekarang? So macam tu jugalah semasa saya nak naik. Masa saya AUM. Saya akan buka race top unit manager nationwide. Contohlah saya berapa masa ni? 300,000. Saya scroll mana yang 300, saya nombor berapa? Contoh nombor 300 masa tu kan. Lepas tu kita tengok yang mana kita kenal. Oh, dia ni ada berapa orang ni? Dia ni ada 15 orang. Dia boleh banyak. So, maknanya saya kena tambah manpower. Saya buat study sendiri dekat race je. Saya tengok. Saya not too analytical punya orang lah. Tapi macam mana saya meletakkan diri saya pergi kepada liga yang lebih besar. Which is kan, Liga PJ33, Liga Central, Liga Nationwide. Saya akan tengok benda tu. So kalau you are agent now, you kena tengok berapa nombor you ni dengan dalam berapa sekarang? 400.5 ke 800? Saya lupa lah kalau agent. Kalau unit manager ni 400.5 sekarang list kan. So kalau agent saya rasa 1,000 top 1,000 kan. Sekarang dulu kalau top 1,000 lah. So you kena tengok adakah you nombor 999? Adakah you nombor 432? Atau you nombor 12. You kena tengok benda tu. So sekarang ni, okay, saya nak pilih satu lah. Tutup video, siapa tak nak kena pilih? Khairul Anwar Nasution. Khairul Anwar. Dia kena ada interaksi. Saya cakap, dia letih kat saya. Saya bagi orang lain cakap sikit. Khairul Anwar Nasution. Awak dah berapa tahun dalam industri? Masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Okey. Awak selalu tengok tak race? Tak tiap-tiap hari lah. Tak tiap-tiap hari lah. Okey. Sekarang standing berapa? Ada dalam tu ataupun tak ada? Oh, tak ada. Okey. You kena ada kan? Okey. Macam mana you nak ada kan? You scroll bawah sekali. You tengok nombor 1,000 tu berapa TPC. That's your aim. That's your aim. Itu yang kau kena capai. Kita kena ingat agent dalam production ni ramai, beribu kok. So when you have the list dalam top 1,000 ni, for me you are good. You excel. Sebab you berada dalam top 1,000. Berbanding dengan dah ada 10,000, 12,000 agent kan. So you berada dekat top 1,000. So you please make sure you berada dalam top 1,000. Bau sedap sikit kan.
in term of income of course lah. Tapi keyakinan diri tu, saya bukan bercakap berkenaan income, keyakinan diri untuk you grow your team. Setiap orang dalam ni wish to become a leader, betul? Tapi macam mana you nak going towards that leadership punya, macam mana you nak melangkah daripada agent kepada UM ni? Ini salah satu cara. And then saya buat ni daripada dulu sampai sekarang. Saya selalu melihat, kan, saya scroll okay, sekarang kat sini. Okay, macam mana aku nak kena buat? Masa agent lagi saya buat. Itu yang akan membakar semangat saya. So saya rasa kalau you buat macam tu, dia sangat-sangat akan membakar diri you untuk berada dalam top 1000. At least you kena tengok, okay, siapa yang ada highest dekat SAS contoh and then you dekat mana, and then you tengok siapa nombor 5. So now tak payah pergi nombor 1 tak apa, you go for top 5 first. You go for top 5 first, baru you boleh masuk liga. Bila you masuk liga, you akan go more. Motivation adalah satu perkara yang sangat penting dalam bisnes ni. Dan agensi selalu bagi motivasi, tetapi self motivation tak ada siapa boleh bagi. Self motivation dia datang dengan sendiri. Because of what? Nombor 1, because of the result. If you got the result, motivation you mesti cun punya lah. Kan? Kalau saya selalu sembang dengan saya punya associate, kan, selalu naik ke langit. So you kena selalu berada di langit kan. Susah nak turun. Build naik langit. Saya cakap ke ejen saya kan, build naik langit. So bila naik ke langit tu kan, alam sebalik mata mati jaga. Betul lah tu. Okay, macam mana you nak maintain lah? Okay, tadi you kena check race kan. Ni penting ni. Lepas tu you kena maintain ni 10 hingga 15 gig every month. For sure you going to be stuck. Seriously. For sure you going to be stuck. Sekarang ni you jangan bertanding dengan orang lain. You bertanding dengan diri you sendiri dulu. Bertanding dengan diri you sendiri dulu. Kalaulah tahun lepas aku buat 60,000, tahun ni aku kena 120,000 at least. Barulah ada grow. Business is about grow. Tak boleh stagnant. Tak boleh stagnant. You kena ada grow. Even 1% still grow. So you kena berada dalam keadaan grow. So now you kena tengok lah. Selalu kan tengok 24 plus kan. And you kena selalu tengok 24 plus kan. Berapa persen? Kalau tahun lepas bulan 6 dia buat 30,000, tahun dia buat 90,000, alhamdulillah 300%. Okay, betul tak? Tapi bukan gitu yang kita nak lah. Kan? Kalau you betul-betul nak buat, Star Club is a must. Star Club is a must. Penanda aras you how good you are in this industry. Star Club is a must. Orang tak tanyalah, you Star Club 300,000 ke? Ada orang tanya, you Star Club 300,000 ke? Orang hanya akan tanya, are you Star Clubber? Dia tak tanya 250,000 ke, 300,000 ke, tak ada kan? So, saya simple, pendekatan saya simple. Star Club. Kalau dia minta 200, kan? Kalau you dapat 200, okay fine, you already Star Club. Itu saya punya style lah. Jangan ikut saya. Tapi saya nak cakap ya, that the benchmark yang you kena ada. Kalau dia minta 250, yes, carry 250. Kalau lebih, rezeki, alhamdulillah. Kan? Tapi saya meletakkan diri saya, kok mana kena Star Club? Kalau dia minta 180, aku kena dapatkan first 180 tu, 250 tu dulu. Lebih rezeki Allah Ta'ala. Tapi saya meletakkan diri saya, how I'm going to be Star Club. Okay? Itu saya masa saya jadi agent. Satu lagi, macam mana saya rekrut? During my agent time. Macam mana saya rekrut during my agent time? Okay? Nombor satu sekali, you kena tahu that you kena susahkan hidup you punya manager. Kau kena ada mindset tu. You kena ada mindset, aku akan susahkan hidup kau. Kan? MHE 27 tu Zarul Naim. Anda siapa? Syed Razlan. Kau kena susahkan hidup Razlan.
Kau kena susahkan hidup dia. Siapa suruh dia naik manager? Kan? Kau susahkan hidup dia. Macam mana kau nak susahkan hidup dia? Kau lambatkan ejen dekat dia. Bawa lambat dekat dia. Kau kena lambat dekat dia. Sebab that's the work yang dia kena buat. Tapi janganlah lambat lepas tu kau tinggal. Bukan macam tu maksud saya. Sebab okay, you kena faham you being an agent, you kena buat recruitment. Tapi kalau you buat dua-dua, dia akan yalah dia akan hilang, dia akan sama ada naik turun je lah. Tapi macam mana you nak bagi dia maintain? Gunakan apa yang you ada. Reservoir yang you ada, apa dia? You got your unit manager. Kenapa saya cakap tu? You bawa, bagi kat dia, suruh dia beras betul-betul, tapi you kena follow up. Follow up macam mana? You kena berada bersama-sama dengan you punya agents yang you bawa tu, you punya teammate tu, melalui result. Melalui result. Untuk motivation, untuk selain daripada tu, is your leaders punya job. Tapi bukanlah 100% dia. Maknanya sebab leaders ni dia akan mold the agents. Leader yang akan mold the agents. Then you kena support in term of result. Kalau you ada result yang bagus, and then you pergi dekat you punya agent yang you bawa your team member, you cakap, aku boleh buat, kau kena buat, cuba kita buat sama-sama. In term of motivation, in term of macam mana nak control dia, manager lebih tahu how to control and how to mold the agents. You bring them. You just bring them. Bring them and duduk bersama dengan mereka. Bukan bring lepas tu tinggal. Itu memang tak jadi. Tapi you kena bawa. Dan duduk bersama dia. Buat sama-sama dengan dia. In term of motivation apa semua, let the leader yang buat benda tu. Dan itu yang saya buat. Saya selalu kalau ada agent, saya akan telefon Haji Syarul. Haji, saya agent, boleh tak saya bawa dia pagi? Dan Haji Syarul ni tak pernah mengatakan tidak. And dah dia you cakap saya macam ni, kau susahkan hidup aku boleh tak? Haji Syarul selalu cakap saya, kau susahkan hidup aku boleh tak? Nanti kau cakap aku tak buat kerja. Macam mana aku nak buat kerja kau tak bawa orang? Dia cakap kat saya itu. Tak apa, saya bawa lah. Saya bawa lah. And then at the first year, 2013, saya manage ada team member seramai 12 orang. 2013. Masa saya first time start club tu, saya ada 13. And then lepas tu saya 2014, 15, 16. Dalam masa 4 tahun tu, saya promoted dengan 21 orang. Pergi, keluar dan masuk tu biasalah kan. Tapi saya manage to promote during my agent nak jadi UM 21 orang. Kenapa you kena ada 20 orang? You kena tengok situ pula. Kenapa? Haji selalu cakap saya. Macam mana sekalipun, kalau kau tak 20 orang, aku takkan bagi kau naik. Itu syarat Haji Syarul dengan saya. Dia kata apa? Kenapa aku minta kau buat 20 ni? Kau tengok okay. Average satu agent di antara 40 hingga 50 ribu. Ada yang top, ada yang kita ada top segment, medium segment, bottom segment. Betul? Dia kata in average agent 40 to 50,000. Let's say kita ambil 50. And then kau naik dengan 20 orang. 20 kali 50 ribu. Berapa? 1 juta. 1 million. 1 million. 1 million. So, macam mana sekalipun, fight. Fight, naik dengan strong. Sebab bila kita naik dengan strong, kita naik dengan besar, kita naik dengan kukuh, dia takkan meruduk. Dia akan naik. Sebab apa? Kita ada plenty of players,
kita ada a team very good, and then the team member we get the same vision with you. So dia akan berkembang dan berkembang. InsyaAllah. So saya manage untuk recruit. And then saya rasa kalau you recruit pun bukan you yang mengajar. Betul? Agensi, trainer. Tapi bila campak dia masuk dalam kelas, janganlah tinggal. Itu kesalahan ramai ejen buat. Minta maaf saya katakan. Ramai ejen buat kesilapan ni. Bawa kawan masuk kelas, lepas kelas biar. Ramai je macam tu. Macam mana nak lekat? Lepas kelas, tanggungjawab paling besar. Habis je kelas. Setiap kali kelas, kena duduk dengan dia kejap. Sekarang ni tak boleh nak duduk kan? Call. Apa yang you kena buat? Apa yang kena buat? Lepas kelas call tu. Apa yang you kena buat? Refresh back apa yang dia belajar dalam kelas. Mesti you ada cerita. Mesti ada apa? Kan? Kisah macam-macam lah dalam kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga kan? Betul? So, you kena faham setiap kelas yang dia attend. You kena tahu apa yang dia belajar pada hari tersebut. Lepas kelas, you duduk dengan dia, sembang. Tadi kau belajar apa? Tanya dia, tadi kau belajar apa? Tadi belajar pasal ASK. Contoh kan? Attitude, Skill and Knowledge. Kita ni kena ulas balik. Apa benda ASK ni? Jangan biar. So bila kita ulas balik apa yang dah belajar dalam kelas tu, so dia lebih mampat, kan? Dia lebih mantap pegangan dia. Kan? Sebab bila dia masuk kelas, you akan serap dia dengan value agency. Betul? Betul tak? You akan serap dia dengan value agency yang you ada sekarang. You akan serap dia, serap. So macam mana nak perkukuhkan dia? Itu dosa yang kena perkukuhkan, kena pasak lagi. You yang kena baca lagi. Sebab tu you kena tahu every single points dalam kelas. Ini yang saya buatlah. Saya cerita. Lan kata, from your heart, dia kata. Bro, it's from your heart. Aku ceritalah. Saya ceritalah. Kan, apa yang saya buat kan. Tapi apa-apa pun, rezeki lah. Kan. Kalau dia nak jadi, insyaAllah dia jadi. Kalau dia tak jadi, dia tak jadi juga. Mungkin bukan rezeki dia di sini. Tapi apa yang kita buat, apa yang kita boleh kontrol, kita buat. Jaga dia, duduk dengan dia. And then tak dinafikan. Dia penat. Betul? Dia penat. Tapi kalau you bawa orang, dia boleh berjaya, apa you rasa? Apa you rasa? Bangga. Bangga. Bukan sebab air tangan kita Bukan 100% air tangan kita. Tapi sedikit sebanyak ada air tangan kita. You cannot clear 100% by you. No. Sebab kalau you kata claim 100% daripada you, kenapa dia tak jadi? And for me, kalau you bawa kawan you and then dia jadi, saya selalu cakap dengan ejen saya, you buat ni, you dapat ni, saya hanya 30% of it. 70% is by you yourself. Sebab, saya kata kat dia, saya boleh cakap air ni, kan? Air ni, saya bawa air ni, saya kata kat dia, Lan, air ni sedap Lan. Percayalah cakap dia air sedap. Tapi Lan tak minum pun. Adakah dia boleh tahu benda tu sedap? Tapi kalau dia minum, lah betul lagi sedap. And saya tak boleh paksa Lan, kau kena minum. Tak, iyalah kau minum. Tak boleh. Dia hanya datang dengan Lan tu rasa nak minum juga. So Lan datang minum, sedap lah. So maksud saya adalah, kita ni, yang kita bawa ni, we only can encourage them. Tapi macam mana nak encourage? Lead by example. Lead by example. You dulu first yang kena lead them dengan results, dengan attitude yang bagus. Barulah dia boleh ikut, sebab barulah dia rasa manisnya minuman tersebut.
Kan? Maksud saya, analogi saya macam tu. Okay? So insyaAllah kalau you boleh buat macam tu, consistently, saya sangat percaya. Kan? Saya tak adalah toppers, nombor 1, nombor 2, tak. Kan? Tapi saya fikir satu benda je. You buat ni bukan untuk diri you sahaja. You tolong kawan you. You tolong agent you. You tolong your team members. Bonding sangat penting. Percayalah, bonding sangat penting. The people in the pack of group need to be happy first. If they are happy, dia akan tak rasa burden pun apa yang kita minta. Everybody buat dengan seikhlas hati. Kalau kita kata, petang ni kita nak buat meeting ad hoc. Kalau dia rasa burden, dia akan mengelak. Tapi if mereka blend dengan environment, they are happy with the environment, they are happy dengan agency, buatlah buatlah meeting bila pun, they will come. Sebab apa? They are happy together in an agency. So mana yang agent sekarang, group your team. You kena buat ranting, you tahu tak? You kena buat ranting. Siapa pernah buat ranting? Baru ya you nampak ranting you. Kena selalu buat ranting tu. Kan? Razlan, bawah, siapa? Hafizi, ranting. Lepas tu buka, lepas tu kira. Banyak dah ni. Barulah you nampak. Rantingkan ia. Buat dia punya chart. Dulu saya ada chart tu. Saya ada chart, saya bawa ke mana-mana chart tu. Sebab kita aim untuk ini kan. So macam itulah you buat. So itulah during saya agents dan macam mana saya manage untuk rekrut dan macam mana saya manage untuk promote. Sedikit sebanyak saya harap benda tu dapat memberi satu gambaran ataupun satu cara lah. Ada banyak cara lagi lah dekat Prudential ni. Macam-macam orang buat. Ada yang macam tu. Tapi saya ceritakan hari ni, ini yang saya buat daripada day one, saya full time 2013 sampai saya promote. Ini yang saya buat for 4 years and then saya boleh promote dengan 21 orang. Keluar masuk, saya rasa dengan 21 tu saya rasa dapat 40 lebih, dekat 50 kot. Lebih kurang macam tu lah. Ada yang masuk, dapat agent code, lepas tu hilang terus pun ada. Tapi we keep on searching. So saya rasa itu saja yang saya boleh. So mungkin ada soalan ke apa ke kan sebelum saya tamatkan saya punya sharing ni. Okey. Terima kasih Tuan Hafizi padu sharing so kena bagi busy, bagi leader kerja kan, betul tak? Susahkan hidup leader tu. Susahkan hidup leader. Kena susahkan hidup leader. Okay, by the way kan? Dia bukan buat sale pun. Kan? Kalau tak aku tengok Netflix je kat rumah kan. Sekarang semua dah kat rumah. Susahkan dia. Dia kata, bos boleh zoom tak? 3.5. Saya ada orang ni. Susahkan hidup dia. Okay, so by the way, untuk pengetahuan Cik Hafizi ni sekarang ni dah top 20 top 20 dalam kategori unit manager. Dia dah produce group dia dah 1.4 million. 1.4 million kan. So insyaAllah 3 million on the way tu. Should be tak masalah tu. Okay, so kita open floor untuk soalan. Kalau ada soalan boleh bertanya ataupun kalau segan boleh type di chat room ataupun boleh direct je bertanya dengan Tuan Hafizi kita. Ada? Jangan malu, jangan segan. Bukan senang nak jumpa Tuan Hafizi ni. Sebab sekarang ni PKP. Tak ada jumpa. So kita dah ada platform. So kita gunakan platform ni. Saya nak jumpa Hafizi ni pun susah. Bukan senang. Apa tu? Dia ada soalan tu dekat chat box.
Chat box. Okey, kita tengok soalan yang ada. Okey, Adik Muhammad, siapa prospek ejen masa tuan ejen dan semasa tuan unit manager? Okay. Thank you, Adik. Prospek saya saya ni banyak refer. Sebab macam saya cakap tu, saya pergi main kat office. Kan? Kadang-kadang yang saya pergi kawan saya tu, sampai sekarang tak ambil pun dengan saya. Tapi office member dia semua ambil dengan saya. Saya punya mindset simple. I get you, whether you ambil dengan I or not, I want the people that circle of you. Itu mindset saya. So saya akan buat juga macam mana pun. Kalau dia tak boleh bagi nombor, saya akan pergi tempat dia, saya akan cari dekat situ. Satu hari dapat 2, 3, minggu depan tiba-tiba sampai lagi pisang goreng. Dulu kerap. Kalau saya nampak dapat 3, 4 nombor dekat office tu, siap lah tu, minggu depan sampai, minggu depan satu lagi sampai lagi. Selagi saya tak dapat semua yang saya dapat nombor tu, selagi itu saya akan sampai dekat office mereka. Lepas tu masa UM tu maksud dia prospek dari segi apa? Dari segi agents saya ni banyaknya adalah by connection lah. Sekarang ni saya cuba try sekarang lah sebab bila umur 37 ni saya banyak pergi dekat kawan saya yang lelaki, and then saya akan bertanya tentang wife dia. Saya tanya wife dia, wife kau buat apa sekarang? Dia kata wife sekarang kerjanya ni. Saya akan cakap kat dia, contoh nama dia Fazli, Lee. Maya, bawa wife kau. Saya cakap dengan dia direct, Lee, bawa wife kau. Cuba dia buat bisnes ni. Saya pun tengok perempuan dalam bisnes ni memang steady. So why not kalau yelah kau pun tak nak pun dia kerja lama-lama dekat office kan, kau pun nak dia relax kat rumah. Ini kan. So bawa setakat ni 3 lah. Wife kawan saya join 3 orang. Dengan saya pergi jumpa dia, saya sembang dengan dia sebab kita faham dengan umur 37 ada komitmen, ada rumah apa semua kan. So dia mungkin 90% 100% daripada dia expenses rumah. So apa yang saya buat adalah saya panggil wife dia. Nak direzekikan kalaulah wife dia strike. Contoh rasa-rasa wife husband dia datang tak? Mesti husband dia datang. Itu yang saya buat pada tahun ni lah. Saya cuba buat macam tu lah. Alhamdulillah dah 3 orang dah contracted. And then so far so good dia orang kan. Boleh buat 10,000 sebulan kan. So sebelum ni duduk rumah je kan. Ada seorang ni wife kawan saya, dia dah 3 tahun tak bekerja. Sebelum ni dia engineer. Tapi because of the leg mother sakit, dia jaga, dia berhenti kerja, and then dia jaga, and then last year the mother passed away, so dia tak cari kerja lagi lah. So saya pun sembang dengan kawan saya, bawa lah. Dan saya pergi jumpa, saya pergi rumah dia. Saya pergi rumah kawan saya, saya kata boleh tak aku sembang dengan wife kau, apa yang aku boleh buat. So saya sembang dengan wife dia, ambil apa semua. And then dalam masa 3 bulan dapat 1,000 commission. Saya tanya dia, nama dia Cahaya. Macam mana? Saya tak sangka lah 3 bulan dapat 1,000. So you need to go more lah. Maknanya dia dah percaya kan. Dia dah percaya dengan bisnes ni. So you need to go more. So setakat ni Alhamdulillah lah. So prospek you, kadang-kadang ni kita terlalu banyak fikir pasal mana nak cari prospek. Sebenarnya prospek ada depan you pun. Ada depan kita je. Your siblings, your friend. Tak payahlah fikir nanti saya nak pergi main FPS lah. Bukan tak boleh, tapi kadang-kadang you tak nampak ni depan you ni. Haji Jom selalu cakap saya dulu, kau depan rumah kau ada sungai. Kan, ada sungai. Kenapa kau bawa batang kain tu pergi Taman Negara nak main? Depan rumah kau pun ada ikan lah. Mengair je lah, ikan sepat juga kat Taman Negara tu dia kata. So mengair depan rumah lah. Kau dah ada sungai depan rumah, kenapa kau nak sampai pergi Taman Negara? Betul tak? So kadang-kadang ni kita abuse apa yang kita ada.
apa yang kita, reservoir yang kita ada ni kita abuse. Sungai depan rumah, ikan berlambat, kenapa nak kena pergi sampai Laut Kelang tu? Nak pergi ikan kan? Macam tu lah juga. So, depan you je. Jangan fikir semak. Depan you je. Okay? Okey, terima kasih. Jangan semak. Jangan fikir jauh sangat. Depan mata jauh. pun ada, kau nak pergi sibuk tempat lain, betul tak? Rasa macam kena tampar pula rasa. Macam kena tampar-tampar pula rasa kan. So sibuk nak pergi tempat lain. Sungai depan rumah nak mengair kat taman negara. Okey. Terima kasih. Terima kasih jawapan tu. Saya harap jawapan tu kena pada Cik Adit mendapati ni soalan tu. Kita open lagi soalan. Kita open lagi soalan tudus yang nak bertanya. Mungkin kita ada 2 soalan lagi ke? Atau 1 soalan lagi ke? Jangan malu, boleh unmute-kan mic anda. Boleh unmute. Kalau tak ada orang nak tanya, saya nak tanya lagi boleh? Boleh. Silakan. Boleh, silakan. Okay, Cik Fizi ya. Saya Adik yang tanya tadi ya. Okay. Kalau ikut experience Cik Fizi masa buat recruitment and then buat sale masa situasi go office to office lah kan. So macam mana agent Cik Fizi nak ikut style Cik Fizi pada musim pandemik ni? How Cik Fizi develop agency untuk ubah daripada cara yang Cik Fizi dah biasa guna and then nak buat benda yang baru ni. So adakah office serang office tu masih valid lagi ke ataupun so macam mana? Thank you Cik Fizi. Sama. Saya menjawab soalan nombor 1 sekali, apa yang saya buat adalah saya fully utilize dengan Zoom. I'm really fully utilized with Zoom. Saya selalu ingatkan saya punya agents untuk pakai Zoom. Kalau you dapat prospek je, terus Zoom. Sebab sekarang you tengok saya rasa setiap orang dalam handphone dia akan ada app Zoom. Macam tadi pun saya ada dua agent saya, betul-betul dia susahkan hidup saya sekarang. Pagi satu, tengah hari satu tadi. 2 BOP. Dia style, dah ada seorang ni, boleh on Zoom sekarang tak? Sebab saya cakap kat agent saya, beli Zoom dekat Shopee, RM28 sebulan, unlimited time. So sekarang ni apa yang dia orang buat? Semua Zoom, satu. So diorang, macam mana diorang dapat prospek? Diorang dapat prospek nombor 1 sekali adalah daripada Facebook. Apa yang saya minta diorang buat adalah nombor 1, consistently posting at Facebook and IG. Consistently. Pagi, petang, malam. Consistently. And then Bookme Group itself provide a standard punya posting. Sama ada you nak pakai copyright yang kita bagi ataupun you nak buat sendiri boleh. Tapi dalam seminggu akan ada 4-5 poster yang kita bagi dekat agent blast, and then agent boleh pakai poster tu dengan copywriting sekali. Kita ada satu tim media sosial dekat Bookme Group. Kita ada satu tim media sosial yang menggembeling tenaga memikirkan the poster, nak buat posting ni. Sebab tak semua orang yang boleh buat posting dan buat copywriting yang bagus. So kita hack dia dari segi macam mana? Kita buat satu poster, kita buat satu copywriting, kita bagi kat dia, dia blast. Dekat WhatsApp status, dekat IG status, and then benda yang kami buat ni berkesan. Di mana banyak list number masuk. Satu, posting. Nombor 2, saya ada seorang dekat saya punya dalam unit saya ni, dia pandai FB Ads. So apa yang saya buat adalah saya minta tolong dia ajarkan FB Ads. Macam mana nak setting. Sebab FB Ads ni everybody can boleh buat. Semua orang boleh buat. Tapi untuk setting dia tu. Setting tu dia memang saya pun tak reti. Tapi saya minta tolong dia ajarlah. So macam mana nak setting area, macam mana nak setting age, apa semua saya tak reti. Tapi dia yang banyak ajarlah. Kita ada a series of class, kita ada FAFT,
Itu dekat FBN. And then lagi adalah daripada kita punya presentation, saya sangat tekankan saya punya unit. Kalau WhatsApp, kita akan pakai voice note. Voice note. So kalau contohlah kawan dia tanya, dia tak ada Zoom contoh dia tak ada Zoom dia tak sempat Zoom, dia orang akan menggunakan voice note dekat WhatsApp. All the way. Dia present pakai voice note. And then bila dia dah blue tick, tunggu kejap, lepas tu macam mana, okey tak bang? Lepas tu dia balas lagi dengan voice note. And then perkara itu juga berkesan yang saya tengok apa yang dia orang buat. Sebab kita kadang-kadang kita tulis kita tulis dekat WhatsApp, interpretation orang bacaan tu lain. Tapi kalau kita pakai voice note intonasi suara macam kita present. Basically, you present dekat WhatsApp ni pakai voice note, basically ibarat dia dekat depan je. Sebab bila you present, you akan keluar intonasi suara. Bila you tanya pasal anak dia, you tone down. Bila you tanya pasal kematian, you tinggikan suara. So, melalui WhatsApp punya voice note, lebih berkesan. Tapi saya tekankan kepada Zoom juga lah. At least dia nampak body gesture you, body language you Tapi kadang-kadang mereka tak sempat Tapi kita tinggalkanlah voice note. Bila kita tinggalkan voice note, dia suka. Banyaknya bila prospek dapat voice note ni, dia akan ulang-ulang 2-3 kali. Dengar, bagi dia faham. Dia akan faham melalui voice note tu. Ada ejen saya feedback, dia kata saya dengar 3 kali, alhamdulillah saya cukup faham dengan hibah ni. Dia dengar voice note tu. So mungkin salah satu cara lagi lah. So kita ada FBX, kita ada posting konsisten, kita ada voice note dan kita ada Zoom. Ada 4 benda ni. Sebab sekarang ni semua orang kat rumah. Ada seorang klien all the way. And then dia share screen, dia lukis kat screen. Dia akan pakai 2 lah. Dia akan pakai Zoom, dua screen. Satu screen untuk dia punya tulis dekat Zoom tu, dekat dia lukis Lepas tu satu lagi yang nampak muka dia. Dia ada 2 tablet lah. Dia akan pakai laptop satu untuk gambar dia, iPad untuk draw. Saya menjawab soalan adik. Alhamdulillah. Terima kasih. Jawab. Okey, terima kasih. Okey. So saya rasa kita